الحمد لله الحمد لله القائل الذين توفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Surah Nisa 9 bermaksud, wahai orang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada al-amri, yakni orang yang berkuasa daripada kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah, yakni berselisihan dalam suatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitabullah, yakni Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan keberkatan hidup di dunia dan di akhirat. Khutbah pada kali ini akan memperkatakan tajuk kenikmatan di alam kubur bagi orang yang beriman. Antara syarat beriman kepada hari akhirat adalah beriman kepada semua perkara yang terjadi setelah kematian, yaitu antaranya kehidupan di alam barzah. Alam barzah bermaksud dinding pembatas antara dua alam, yaitu alam yang terletak di antara alam dunia dan alam akhirat. Di alam barzah ini manusia akan menerima balasan terhadap amalan yang dilakukan ketika hidup di dunia. Bagi orang beriman dan beramal soleh, mereka akan beroleh kenikmatan di alam barzah. Mereka akan berada dalam keadaan selamat, tenang dan bahagia sehingga dibangkitkan kelak. Firman Allah Subhanahu wa taala yang dibaca pada awal khutbah tadi dalam surah An-Nahl ayat 32 bermaksud, yaitu mereka yang diambil nyawanya oleh malaikat dalam keadaan mereka bersih suci, yakni dari kufur, syirik dan maksiat, sambil malaikat itu berkata kepada mereka, selamat sejahtera kepada kamu, masuklah ke dalam surga disebabkan amal baik yang kamu telah kerjakan.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sesungguhnya orang beriman ketika menghadapi saat kematian tidak sama dengan orang yang kufur. Mereka akan melalui sakaratul maut dengan penuh ketenangan kerana mereka yang mengambil nyawanya dengan penuh kasih sayang dan kelembutan bagi memudahkan rohnya berpisah dari badan. Mereka akan memperoleh kenikmatan di alam kubur. Kedatangan mereka dinanti-nantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disambut oleh para malaikat dengan penuh kehormatan dan kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kenikmatan kubur bagi hamba-Nya yang beriman dan yang beramal soleh. Mereka akan diberikan kenikmatan kubur yang pelbagai macam bentuknya. Antara bentuk kenikmatan yang akan dinikmati orang yang beriman di alam kubur ialah kuburnya akan diterangi cahaya dan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, apabila mayat yakni atau seorang daripada kamu telah dikuburkan, datanglah kepadanya dua malaikat hitam kebiru-biruan. Salah satu daripada keduanya dikenali dengan malaikat Munkar dan salah satu lagi dikenali dengan malaikat Nakir. Keduanya berkata, apakah yang hendak engkau katakan mengenai lelaki ini? Dia berkata, dia adalah sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian. Hadis-hadis ini telah menjelaskan kepada kita bahawa kenikmatan di alam kubur adalah sesuatu perkara yang benar. Oleh itu sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita perlu melakukan seberapa banyak kebaikan dalam kehidupan kita bagi mencapai kebahagiaan di alam kubur. Kita perlu merancang untuk mendapatkan pahala yang berterusan apabila kita sudah meninggal dunia nanti. Pahala yang berterusan ini boleh dimiliki antaranya dengan cara mengajak orang melakukan kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, yang akan mengikuti mayat yakni semasa dihantar ke tanah perkuburan tiga perkara, iaitu kaum keluarganya, hartanya dan amalannya. Dua perkara akan pulang yakni kembali ke rumah, iaitu keluarga dan harta. Satu sahaja yang tinggal yakni yang ikut bersama ke alam barzah, iaitu amalannya. Sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, sebagai kesimpulan bagi mahir khutbah pada kali ini, mimbar ingin mengingatkan para jemaah sekalian bahawa hari ke hari umur kita semakin berkurangan dan ajal pula semakin dekat. Oleh itu selagi Allah Subhanahu wa taala masih mengurniakan nikmat umur dan kehidupan ini, marilah kita bersegera melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya dan bertaubat atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Patuhilah perintahnya dan jauhilah segala larangannya, serta jadikanlah takwa sebaik-baik bekalan kita. Semoga kita dapat memperoleh kenikmatan dan keselamatan di alam kubur serta dihindari dan dilindungi daripada azab kubur. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fajr ayat 27 hingga 30. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji' ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bermaksud, setelah menerangkan akibat orang-orang yang tidak menghiraukan akhirat, Tuhan menyatakan bahawa orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan disambut dengan kata-kata, wahai orang mempunyai jiwa yang sentiasa tenang, tetap dengan kepercayaan dan bawaan baiknya. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan keadaan engkau berpuas hati, yakni dengan segala nikmat yang diberikan, lagi diridai di sisi Tuhanmu. Serta masuklah engkau ke dalam kumpulan hamba-hambaku yang berbahagia dan masuklah ke dalam surgaku.
بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه ويا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. آمين آمين يا موفق الطاعين وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم نستغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بضياته وإرغاما لمن جهد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا سيد البشر صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من اتصلت بنظر بعظم بخبر أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فيما عمر وانتهوا عما نهاكم عنه والزجر. Wahai hamba Allah, ingatlah bahawa dunia ini adalah tempat tumpangan untuk sementara. Akhirat juga sebenar-benar tempat yang akan untuk selama-lamanya. Oleh itu marilah kita bertakwa kepada Allah untuk mendapatkan kebahagiaan serta menyelamatkan diri dari siksa api neraka. Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 56, Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat memberi segala penghormatan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Marilah kita bermohon kepada Allah SWT semoga Allah meridai khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan sahabat-sahabat baginda yang sama-sama berjuang menegakkan agama Allah yang suci ini radhiyallahu anhum. Seterusnya kepada bapa saudara junjungan kita Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma, cucu baginda Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, peti-peti baginda Sayyidatuna Fatimah Zarah dan lain-lainnya radhiyallahu anhum, istri baginda Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Aisyah dan lain-lainnya radhiyallahu anhum, kepada sekalian keluarga sahabat-sahabat, pengikut sahabat radhiyallahu anhum, dan yang mengikuti mereka semasa hingga hari kiamat. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunkanlah sekalian kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup atau telah meninggal dunia. Ya Allah, pelihara, lindungi, jauhi dan selamatkanlah apa kiranya diri kami ini, zuriat keturunan kami, keluarga kami dan umat Islam keseluruhannya daripada apa jua bala dan bencana, wabak dan penyakit, segala mara bahaya, kesusahan dan keburukan. Ya Allah, kurniakanlah kemuliaan kesejahteraan kepada mereka yang berjihad dan menafkahkan harta ke jalan-Mu,
seperti pembayaran zakat, pewakaf-pewakaf dan seumpamanya. Ya Allah, peliharakanlah akidah kami yang berlandaskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, aliran Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Ya Allah, kurniakanlah taufik dan hidayah, kekuatan, kesejahteraan dan pertolongan kepada ketua-ketua negara Islam dan raja-raja, khasnya kepada Abda Karisani Atik, Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar, Sultan dan Ketuan bagi negeri Jajan Taluk, Durun dan Ta'zim. Kepada Raja Sofia binti Almarhum Sultan Islah Pemausiri Johor, Tengku Ismail Ibni Sultan Ibrahim Tengku Mahkota Johor, dan Cik Puan Besar Halidah binti Mustamam, paduka putera-putera dan putrinya, kerabat-kerabat diraja dan rakyat sekalian. Allahumma izal Islam wal muslimin wahdunil kafaram tudat sayyiatin wal musyrikin wa kulla man aduwwul din. Allahumma farizahu mal muslimin waqtid dainin anil madinin waqtin khalasal masjunin waj'an hadal badan aminan mutmainar rahya sa'iral biladil muslimin. آمين يا رب العالمين. اللهم اكتب السلامة والعافية لنا ولعبيدك الحجاج الغزاة المسافرين في برك أمة محمد أجمعين. اللهم ادخلنا وذرياتنا وأصولنا وقرآن جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا إخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واذكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.